Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja menonton Cool TV kita untuk hari ini. Cool Panas kita bertemu dengan saya Syah Sulaiman. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus kekal di rumah untuk perintah kawalan pergerakan kita. Jadi harap semua berada di rumah, jangan langgar perintah kawalan pergerakan kita. Kalau nak keluar pastikan ada keperluan yang mendesak sahaja ya. Alright. So untuk hari ini Cool Panas kita nak bincangkan satu isu yang memang tengah viral juga sekarang ni, yang ramai juga tertanya-tanya netizen-netizen kita dekat luar sana, adakah benda ni betul ataupun tidak, ataupun sah ke tidak benda ni, iaitu majlis perkahwinan ataupun nikah secara online ni. Alright, jadi untuk hari ni kita akan bersama dengan orang yang layak untuk kata pasal benda ni, yang mana ada di majlis tersebut, iaitu Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan kita, iaitu Tuan Haji Muhammad Ajib bin Ismail. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Khabar baik. Tuan Haji apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah. Tempoh-tempoh PKP ni kita bertambah sihat nampaknya. Kerja macam mana? Sekarang ni kerja adakah berkurangan ataupun sama juga macam dulu? Ke makin bertambah? Sebenarnya saya, sebab kami membawa branding masjid dan juga surau Jumaat di wilayah Persekutuan, begitu juga branding Jabatan Agama Islam Persekutuan dan juga membantu Majlis Agama Islam Persekutuan. Jadi sebenarnya kami ini sentiasa bekerja daripada pagi sampailah petang, Senin sampai Senin balik, sebab dalam konteks saya sebagai ahli kepada satu mesyuarat krisis management center bagi negeri wilayah Persekutuan. Sebab itulah setiap hari saya menghadiri meeting, dan sebelum meeting ada program dan selepas meeting ada program, tapi dalam konteks menyantuni menyantuni frontline dengan memberikan bantuan makanan ataupun sebagainya, dan juga golongan-golongan yang terkesan akibat PKP ini yang mungkin terputus bekalan ataupun sebagainya. Kami mempunyai satu produk iaitu Jadi Food Bank yang membantu mereka memberikan makanan dan juga keperluan. Jadi memang busy jugalah Tuan Haji sekarang ni kan? Ya, betul. Okay. Baiklah Tuan Haji, kita nak teruskan dengan topik kita hari ni. Untuk yang pertama dahulu, ada juga sebenarnya netizen yang mempersoalkan adakah benda ini sah ataupun tidak. Yang pertama dulu, sah atau tak? Tu je dulu. Sebenarnya jangan risau, ianya sah. Kerana apa? Ya, ianya mengikut apa yang telah pun dikatakan dipersetujui dalam satu muzakarah jawatan kuasa fatwa perintah kebangsaan mengharuskan pernikahan secara online ataupun berdasarkan pada talian ataupun video conference. Jadi jangan ragu, ianya telah pun dibincangkan oleh muzakarah dan telah diputuskan keharusannya. Okey, Tuan Haji mungkin boleh kongsikan dia punya prosedur je. Siapa je yang sebenarnya yang boleh nikah secara online untuk masa sekarang ni? Okey, dalam konteks PKP ini, pihak-pihak yang boleh memohon untuk nikah secara online ataupun melalui video conference, yang pertamanya ialah kedua-duanya telah mendapat kebenaran untuk bernikah di wilayah-wilayah Persekutuan. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mereka perlu untuk memberikan persetujuan untuk dinikahkan secara atas talian ataupun video conference dengan mereka ini mengisi borang, dan jabatan saya akan melihat dan kita akan memilih imam juru nikah. Tuan Haji, maknanya kalau permohonan baru memang tak boleh lah? Permohonan baru ni kita tangguhkan dulu, sebab permohonan baru ni ada proses-proses yang lain. Sekarang ni kita beri kepada yang telah pun mendapat kebenaran. Ada lebih kurang 200 lebih telah pun mendapat kebenaran, dan pada kami tidak masalah. Sebagai contoh, saya nak sebutkan sebagai contoh. Katalah kedua-duanya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur macam semalam. Seorang di Wangsa Maju, seorang di Wangsa sebagai contoh. Itu adalah satu tempat yang mudah pada kami, ataupun seorang di Putrajaya, seorang di KL pun tak ada masalah, kedua-duanya telah mendapat kebenaran atau kelulusan. Dan yang ketiga, kemungkinan ada orang Salat Tinggi ataupun orang daripada Bangi di perhampiran Putrajaya, sebab sebelum ni mereka ni memang meminati untuk dinikahkan di Masjid Tuanku Mirzan Zainal Abidin ataupun Masjid Besi ataupun Masjid Putra. Sebab apa? Nak masjid itu dibuat di Putrajaya. Kalau mereka telah mendapat kebenaran,
daripada kami untuk kami nikahkan setelah melalui proses-proses di Jabatan Agama Islam berhampiran kami telah pun memberi kelulusan untuk menikah di wilayah persekutuan pun tak ada masalah pada kita asalkan telah mendapat kebenaran untuk menikah di wilayah-wilayah persekutuan, insyaAllah. Okey, soalan yang mungkin lebih kurang juga, adakah peraturan ini ataupun nikah online ini akan diselaraskan di seluruh negeri selepas ini ataupun macam mana? Ini untuk orang yang dah daftar dekat wilayah persekutuan mungkin dah tak jadi masalah. Yang di luar wilayah persekutuan, adakah akan diselaraskan juga ataupun macam mana? Ada perbincangan tak pasal benda? Okey, setakat ini kita tidak mengadakan perbincangan secara khusus, tetapi di peringkat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sebagai agensi penelaras pentadbiran Jabatan Amsal Negeri-Negeri telah pun membuat garis panduan dan saya juga kebetulan berada dalam satu WhatsApp group bersama pengarah Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dan sekiranya ada apa-apa isu kami akan membincangkan, tetapi semuanya perlulah maknanya dirujuk kepada peringkat negeri untuk mereka bincangkan dan sekiranya perlu penyelarasan di peringkat persekutuan, penyertaan pihak JAKI sebagai agensi penyelarasan ini diperlukan, kiranya ianya akan dilakukan. Tapi pada kami ianya berjalan dengan baik dan juga insya-Allah Jabatan Amsal Negeri sentiasa proaktif melihat kepada mungkin ada isu-isu yang baru yang boleh kita atasi, kami akan bincangkan secara bersama asal tidak menyalahi peraturan ataupun hukum syarak ataupun sebagainya. Alright. So seterusnya juga kita nak mungkin lebih kepada waktu pernikahan tu, waktu online tu, dia macam mana? Ada mungkin pengantin lelaki, macam kalau ikut yang baru ni, pengantin lelaki lain tempat, pengantin perempuan lain tempat. Dan jurudika pun lain tempat ya? Betul. Jurudika lain tempat. Mana 3 tempat yang berbeza. Okey. Dan itu barulah disebut pernikahan secara video conference. Maknanya antara syarat-syarat dia ialah jurunikah di tempat dia, sama di rumah atau di masjid di mana dia disebut sebagai mempunyai dilantik berdasarkan pada karya itu, ataupun yang kedua ialah wali dan juga calon perempuan kena berada di rumahnya dan juga calon lelaki kena berada di rumahnya. Ini antara syarat-syarat kita sebut pernikahan video conference. Dan jangan lupa saksi juga perlu ada di rumah calon wanita dengan adanya wali di situ. Itulah dia, kaedah dia. Contoh untuk kalau nak cek mas kahwin juga dia kena tunjuk jugalah mas kahwin. Macam betul. Maknanya itu salah satu syarat dia ialah yang pertama bila kita nak mengenal pasti tentang individu itu dia kena tunjukkan IC dia. Okey, yang kedua bila katalah selesai saja akad nikah, dikhendaki agar pengantin perempuan untuk menandatangani borang. Yang kedua ialah kedua-dua saksi menandatangani borang juga akan ditunjukkan di paparan kita punya handphone ataupun sebagainya agar adanya bukti. Maknanya ketika nak sign pun boleh ditunjuk, tetapi kita hanya nak tunjukkan ini dia, betul ini dia ataupun sebagainya. Just pengesahan sebab kita nak betul-betul ianya adalah individu tersebut. Yang kedua walinya adalah betul wali tersebut, calon perempuan adalah betul calon tersebut dan lelaki itu sendiri adalah betul calon tersebut. Sebab itulah sebelum majlis itu sebenarnya Syah, Imam Jurunikah sendiri akan membuat panggilan telefon, akan berhubung agar kepastian itu meyakinkan dan perlu juga dilihat saksinya siapa ataupun sebagainya. Barulah proses akan berjalan di bawah 15 minit insya-Allah. InsyaAllah. Alright. Andai katalah Tuan Haji, waktu sesi pernikahan tu, lafaz akad tu terputus line, macam mana tu? Okey, kalau terputus line maknanya kita akan minta diulang kembali lah. Sebab ada disebut di situ tidak kata orang tu tidak disambut oleh calon pengantin lelaki dalam keadaan difahami dan memahami.
Soalnya saksi-saksi juga akan dapat mendengar dengan jelas sebab lafaz ijab dan kabul ini perlu segera untuk dijawab oleh calon lelaki itu sendiri, dan pada ketika itu juga saksi-saksi perlu dengar dengan jelas lafaz daripada wali dan lafaz kabul daripada calon lelaki. Ini paling penting. Sebab apa? Ijab dan kabul salah satu daripada rukun nikah itu sendiri. Ya? Maknanya subjek calon lelaki itu dah jelas ada, subjek calon perempuan tu dah ada, wali dah ada, saksi dah ada 2 orang. Yang paling penting ujung sekali yang kelima ialah ijab dan kabul. Perlu menepati hukum syarak tu. Satu lagi Tuan Haji, kalau sebelum ni kalau nikah, sebelum nikah katib pula dah. Juru nikah akan baca khutbah nikah. Dan selepas nikah suami akan baca lafaz taklik. Adakah dalam pernikahan online ini juga perlu? Betul. Perlu. Memang kita buat mana khutbah, tapi khutbah yang ringkas lah. Khutbah yang ringkas sebab calon-calon lelaki dan wanita ni sebenarnya dah mengikuti satu modul khusus pra-perkahwinan. Dasarkan kepada modul bersekutu khusus pra-perkahwinan yang ditetapkan oleh di peringkat pusat oleh JAKIM lah. Dan kita telah menghadiri 13 jam. Dan bila akad nikah secara al-Qadian ini, kita akan mengurangkan, meminimalkan khutbah. Kita ambil yang penting sekali, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, mungkin dalam 2-3 minit. Lepas itu, bila dah selesai akad nikah, suami kena melafazkan ta'liq dengan jelas agar isteri mendengar, dan isteri lepas tu akan menandatangan borang ta'liq itu sendiri, ditunjukkan, dipaparkan di kamera itu sendiri. Memang akan dibuatlah. InsyaAllah perkara tersebut akan berlangsung tidak sampai 15 minit sebagaimana yang kita test malam, dan ianya adalah satu benchmark yang boleh kita menjadi kepada kita. InsyaAllah. Okey, soalan yang terakhir Tuan Haji. Okey, Syah, boleh dengar? Adakah pernikahan online ni boleh dipakai selepas habis PKP? Selepas habis PKP semua ni, adakah pernikahan online ni boleh digunakan lagi? Sebenarnya pernikahan secara online ni boleh digunakan selepas PKP juga sekiranya ada perkara-perkara yang berkaitan. Kita gunakan ketika PKP kerana ada penyakit atau jangkitan virus yang cukup berbahaya. Sekiranya mungkin dia berada di luar negara sebagai contoh, sekiranya dia telah pun mendapat kelulusan, dan pada kita sebab itu boleh ditimbangkan, dan kita akan menimbangkan sekiranya ianya tidak bertentangan dengan hukum syarak dan juga peraturan di dalam Akta Undang-Undang Keluarga bagi wilayah persekutuan, insyaAllah. Alright. Terima kasih Tuan Haji. Okay. Saya nampaknya bersemangat buat nikah ni. Saya dah nikah dah. Anak dah 3 Tuan Haji. Okey, dan mungkin yang terakhir lah, Tuan Haji mungkin ada apa-apa pesanan untuk bakal-bakal pengantin juga yang mungkin sedang tergantung sekarang ni, tak tahu macam mana status semua, jadi mungkin ada nasihat sendiri daripada Tuan Haji sendiri. Silakan. Okey, saya ingin memberi nasihat. Yang pertamanya ialah kepada yang dah kahwin, Syah. Yang pertamanya, dalam tempoh PKP ini, kadang-kadang ianya akan memberikan satu peluang untuk kita menambahkan kasih sayang. Betul. Keep loving, keep caring, keep sharing, keep giving, keep understanding, dan keep forgiving. Untuk elemen ni kalau ada, rumah tangga kita bahagia. Dan kadang-kadang ada juga dalam tempoh kita tak boleh keluar ni, boleh menimbulkan masalah kepada rumah tangga. Sebab dulu ni mungkin taknya jumpa atau sebagainya. Jadi kena banyak sabarlah kepada yang menghadapi situasi itu. Dan yang ketiganya, bagi orang yang telah pun bernikah tetapi belum dapat, bagi pihak yang telah pun mendapat kebenaran untuk menikah tapi belum laksanakan usaha akad nikah, bolehlah menghubungi kami dan bersabarlah sekiranya ada proses-proses yang perlu dilalui. Manakala bagi pihak yang belum memohon atau belum mengisi borang untuk menikah, dan setakat ini kami tangguhkan, bersabarlah, kerana apa, ini mungkin ada hikmah ataupun sebagainya, tetapi
kita mengambil kira beberapa perkara dan alasan kesihatan ataupun dikhawatiri jangkitan virus yang membahaya ini juga ada satu alasan yang kita perlu ambil berat dan mungkin dengan kesabaran itu akan menjadikan rumah tangga yang kita bina nanti rumah tangga yang bahagia insya-Allah til jannah syah. InsyaAllah. Okay. Alright, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Tuan Haji kita. Alright. Assalamualaikum Tuan Haji. Jaga diri. PKP. InsyaAllah. Doakan yang terbaik untuk kita. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright, jadi itu dia kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Ajib bin Ismail selaku pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi insyaAllah untuk next, kalau anda ada apa-apa soalan ataupun perkara yang nak ditambah nanti, boleh komen dekat bawah. Kita jumpa lagi Cool Panas bersama dengan saya Syah Sulaiman. Ciao guys. Assalamualaikum. Terus kekal di rumah. Jangan keluar PKP kita. Alright.